Baik, salam sejahtera. Hari ini kita akan terus dengan topik penyediaan garam. Kita dah habis dengan penyediaan garam larut. Sekarang hari ini kita akan masuk ke penulinan garam terlarut melalui kaedah penghabluran semula, dan juga kita akan belajar tentang penyediaan garam tak larut dan juga pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. So kalau kita masih ingat, kita dah belajar tentang penyediaan garam terlarut. Ada garam yang kita namakan sebagai anak, iaitu amonium, natrium dengan kalium. Kita sediakan dengan kaedah penitratan, di mana kita titrat kali pertama dengan adanya phenolphthalein, lepas tu tanpa phenolphthalein. Lepas tu kalau garam yang bukan bermula dengan anak ni, contohnya magnesium klorida, magnesium nitrat, zinc nitrat dan sebagainya, kuprum nitrat, kita akan sedia dengan satu pepejal dengan satu asid, dan kita akan letakkan pepejal yang kita gunakan berlebihan dan kita turas keluar, dan garam yang kita dapat, yang garam terlarut yang kita dapat ni, kita akan melalui proses yang sama, iaitu kita akan pekatkan atau sejatkan menjadi 1/4 isi padu asal. Lepas tu kita akan biar dia sejuk dan kita akan buat pemerasan untuk dapatkan hablur garam, dan kita akan, kita kata, keringkan antara dua keping kertas turas. So untuk hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak tulinkan garam terlarut melalui kaedah penghabluran semula. Maksud dia, garam yang kita sediakan tu mungkin mengandungi benda asing. So garam yang terlarut tu, bila ada benda asing, kita terpaksa guna kaedah penulinan, di mana kita tulinkan dengan kaedah penghabluran semula. Apa maksud penghabluran semula? Kaedah dia simple saja. Kita ambil garam yang kita dah sediakan, yang kita mungkin ada benda asing kat dalam, kita larutkan ke dalam garam tersebut dengan air suling. Lepas tu kita turaskan. Bila kita turaskan, benda asing yang kita kata yang tak terlarut tu akan disingkirkan. Okey, dia tak boleh lalu. So kita akan dapat hasil turasan, iaitu garam terlarut yang kita nak sebagai yang dalam bentuk tuling. Lepas tu kita akan sejatkan. Biasa kita sejatkan tu jadi 1/4 daripada isi padu asal supaya dia menjadi pekat, dan kita sejukkan larutan tepung tu, dan kita akan dapat hablur garam tersebut. Hablur garam tersebut kita turaskan kali kedua, kita basuh sedikit supaya sebarang benda asing yang larut tu akan dikeluarkan, dan garam yang terlarut tu kita akan keringkan dan antara dua keping kertas turas. Okey, so kaedah yang kita ulang balik semula. So mula-mula kita letakkan kuprum sulfat yang kita kata yang tak tulen ini, kita masukkan ke dalam bika dan kita tambah air suling sedikit demi sedikit. Jangan masukkan terlalu banyak. Okey, pastikan dia larut dengan cepat, dan kita boleh panaskan supaya kadar larutan kadar untuk larut dicepatkan. Lepas tu kita turaskan untuk keluarkan benda asing, okey, untuk singkirkan benda asing. Lepas tu kita masuk dalam mangkuk pija dan kita sejatkan supaya mendapat larutan tepung, iaitu 1/4 daripada isi padu asal. Lepas tu kita sejukkan. Okey, kita sejukkan supaya hablur dah terbentuk, dan kita mula dengan, lepas tu kita dah hablur terbentuk, kita turaskan. Turaskan kali kedua ini untuk memperoleh hablur garam, dan kita boleh bilas dengan sedikit air. Jangan bilas terlalu banyak air untuk keluarkan sebarang benda asing yang larut tu. Dan lepas tu kita keringkan hablur tersebut antara dua keping kertas turas. Okey, ini kaedah mendapat garam terlarut yang tuling dengan kaedah kita kata penghabluran semula. Okey, so perbincangan, apakah tujuan kita bilas hablur yang terbentuk dengan air suling untuk kita larutkan benda asing yang larut. So kaedah dia adalah penghabluran semula. Okey, dan untuk bolehkah penghabluran semula menulingkan garam? Biasanya kita tak boleh, kita kata tak boleh lah. Okey, kita perlu melalui proses di mana kita larutkan dan turaskan keluar, baru kita dapat garam yang tuling. Okey, proses yang kita jalankan tadi bukan penghabluran semula saja. Penghabluran semula tu adalah bahagian terakhir. Kita mesti melalui proses di mana kita larutkan
Lepas tu kita turas, lepas tu kita pekatkan dan kita sejuk dan baru kita dapat kita kata garam yang tulen di situ. Okey. So untuk penyediaan garam tak larut. Setakat ni kita dah belajar garam larut dua kaedah. Penyediaan garam tak larut kita sediakan dengan tindak balas yang kita panggil sebagai tindak balas penguraian ganda 2. Nanti kita akan belajar. Okey, apa maksud penguraian ganda 2 ni? Proses ini dia kata dua larutan garam yang mengandungi ion-ion garam tak larut diperlukan. Contoh kalau kita nak sediakan satu garam tak larut plumbum sulfat, kita boleh sediakan dengan dua garam larut. Dua garam larut tersebut, satu mempunyai plumbum dan satu mempunyai sulfat. So paling senang untuk garam yang larut, kita guna plumbum nitrat. Sebab nitrat semua larut. Dan untuk sulfat, kita boleh sediakan dengan guna kalium sulfat. So kalium sulfat ni juga larut. So dua garam larut, bila bercampur, kita akan dapat garam yang tak larut yang kita nak dan juga satu lagi garam yang larut. So ini adalah garam tak larut yang kita nak dapat tu. Kaedah ini kita panggil sebagai tindak balas penguraian ganda 2. Mesti datang daripada dua garam larut, akan menghasilkan satu garam tak larut dan juga satu garam larut. Garam tak larut ni kita boleh turaskan untuk keluar untuk dapatkan garam tak larut tersebut. So kaedah dia, contoh untuk soalan ni kita nak sediakan barium sulfat, garam tak larut barium sulfat. So kita mesti datang daripada dua garam yang larut, satu mesti mempunyai barium, satu mesti mempunyai sulfat. Katakan garam larut yang kita boleh gunakan adalah barium klorida. Semua klorida larut kecuali PAH. Okay, plumbum, argentum dengan mercury. So sulfat kita boleh guna natrium sulfat. Natrium sulfat juga larut sebab semua garam natrium adalah larut. So bila kita tindak balas dua-dua larutan tersebut, apa yang berlaku, barium akan bergabung dengan sulfat untuk membentuk satu garam yang tak larut yang panggil barium sulfat. So barium sulfat tu akan keluar sebagai mendakan di bawah ni. Dan satu lagi adalah natrium klorida adalah garam larut. So untuk dapatkan garam tak larut ini, apa yang kita buat adalah kita turaskan. Bila kita turaskan, memang kita akan dapat mendakan di atas ni. Okay. So mendakan ni kita keluarkan dan kita basuh dengan ataupun kita bilas dengan air sulin. Bila bilas dengan air sulin bermaksud kita akan dapat garam tak larut yang tulen dan kita keringkan antara dua helai kertas turas. Itu kaedah untuk mendapat garam tak larut. So ingat, garam tak larut mesti datang daripada dua garam larut. So itu yang kita panggil sebagai penguraian ganda 2. Okay. So proses ni lebih kurang sama apa yang diterangkan tadi. Hanya sekarang kita akan guna kuantiti tertentu lah. Kalau kita nak guna natrium sulfat, katakan kita guna 20 cm3 dengan kepekatan 2 mol dm3. Dan kita tambah dengan barium klorida. Juga kepekatan yang sama dengan isi padu yang sama. Lepas tu kita kacau dan kita akan turas keluar dengan corong turas dengan kertas turas dan kita bilas dengan air sulin untuk mengeluarkan semua garam larut yang terlekat pada barium sulfat yang kita nak tu, iaitu garam tak larut tersebut. Lepas tu kita keringkan antara dua kertas turas. So untuk tuliskan persamaan kimia, kalau kita guna barium klorida BaCl2 campur dengan katakan kita guna natrium sulfat Na2SO4, kita akan dapat BaSO4 campur dengan NaCl2. Kita seimbangkan. Persamaan ion untuk paling simple, kita lukis garam tak larut dulu, barium sulfat, dan kita pecahkan kepada dua ion, iaitu barium dan sulfat. Okay, so ini adalah persamaan ion dia. So mengapa kita perlu bilas? Kita kena pastikan garam larut iaitu barium klorida dan natrium sulfat yang melekat pada barium sulfat tu akan
dilarutkan ke dalam air suling supaya kita dapat garam tak larut barium sulfat yang tulen. Okey. Dan jika kita nak sediakan barium sulfat dengan barium karbonat dengan kita kata barium karbonat dengan asid sulfurik, adakah sesuai? Okay, asid sulfurik okey. Asid sulfurik adalah larut. Barium karbonat tak berapa sesuai sebab dia adalah tak larut. So bila dua benda tak larut, kita akan bentuk barium sulfat. Barium sulfat. Okey, barium sulfat yang terbentuk tu mungkin akan kita kata cover ataupun berada di bahagian atas barium karbonat. Barium karbonat ada kat bawah yang tak habis ditindak balas. Kita akan dapat barium sulfat yang kat atas ni, dan kemungkinan asid sulfurik itu tidak berhenti bertindak balas dengan barium karbonat. So kita akan dapat campuran yang tak larut dengan tak larut. So kita tidak akan dapat barium sulfat yang kita nak secara tulen sebab ada barium karbonat yang tak larut dengan barium sulfat yang tak larut bersama-sama. Okey. So namakan garam tak larut yang lain, kita boleh namakan ada banyak garam yang tak larut, kita buat sebagai latihan. So seperti yang cikgu kata, kalau kita nak sediakan garam tak larut dengan kaedah penguraian ganda 2, tindak balas ganda 2, kalau barium sulfat, kita mesti dapat daripada barium 2 garam larut, barium klorida dan natrium sulfat. Untuk tulis persamaan ion dia, apa yang berlaku, kita pecahkan kepada ion positif dan ion negatif. Ini ion positif, ion negatif. Ini oleh sebab dia pepejal, jangan pecahkan dia ataupun jangan pisahkan jadi ion positif dan ion negatif. Memang dia kekal sebagai satu mendakan. Dan yang ini adalah larut, kita pecahkan kepada ion positif dan ion negatif dan kita batalkan. Kiri dan kanan kalau yang sama kita batalkan, yang baki adalah kita kata persamaan ion. Okey, so paling senang adalah kita tulis barium sulfat. Untuk ringkas, kita pecahkan kepada ion positif dan ion negatif. Itu adalah kaedah yang paling simple, tapi ini adalah kaedah yang kita kata yang tepat. Okey, satu lagi kaedah yang kita boleh buat melalui eksperimen dan membina persamaan ion yang kita bina tadi melalui kaedah perubahan berterusan. Okey, kaedah berterusan ni kita guna untuk membina persamaan ion untuk garam tak larut. So dalam kaedah ini, apa yang kita buat, kita akan malahkan isi padu satu larutan A dan kita tambah larutan B kepada larutan A melalui pertambahan isi padu. So larutan B ni kita tambah 1, 2, 3, 4 sampailah 8 cm3. Okey, larutan A ni semua sama. Semua sama isi padu. So apa yang berlaku adalah bila kita nak bina garam tak larut, apa yang berlaku, kita akan dapat mendakan. So mendakan dia bila kita tambah katakan larutan B tu, maka garam yang terbentuk tu akan bertambah sehingga tindak balas lengkap. Tindak balas lengkap bermakna habis dah. So pada isi padu ni tindak balas dah lengkap, bermakna kita boleh kira bilangan mol yang terlibat antara larutan A dan larutan B. Contoh kalau kita nak sediakan garam tak larut plumbum nitrat, kita nak bina persamaan ion. Okey. So kita gunakan persamaan yang kita kata isi padu yang tetap untuk plumbum nitrat. Okey. So plumbum kromat ini yang kita nak bina ini plumbum kromat PbCrO4 ni, kita datang daripada plumbum nitrat dan juga kita akan guna kalium kromat. Okey. So plumbum nitrat ni kita akan kekalkan ataupun gunakan isi padu yang sama. Contoh katakan kita guna kita guna 5. Ini kita guna 5 cm3. 5 cm3 dengan kepekatan 0.5 mol di m3. Bermakna setiap tabung uji 1 hingga 7 ni kita akan masuk plumbum nitrat yang sama 5 cm3. Kepekatan 0.5 mol di m3. Lepas tu pada tabung uji pertama kita akan masuk 1 cm3 larutan kita kata kalium kromat ini. Okey.
Ini 1 cm cube, 2 cm cube, 3 cm cube, 4 cm cube, 5 cm cube, 6 cm cube, 7 cm cube. Okey, kepekatan dia sama. So kita dapati bahawa mendakan dia akan naik sampai yang kelima dia akan mendatar. Kalau dia mendatar bermaksud pada 5 cm cube tu dia sudah habis bertindak balas. Okey. So kita akan dapati bahawa pada 5 cm cube bila kita masukkan helium kromat tu, apa yang berlaku mendakan dia tidak bertambah lagi, bermakna pada sini tindak balas dia dah selesai. So apa yang kita buat, kita akan boleh bina persamaan ion dengan kaedah pengiraan. Kita kira bilangan ion untuk plumbum nitrat. Plumbum nitrat kita guna setiap tabung uji tu kita guna 5 cm cube. Kepekatan dia 0.5, so kita guna MV per 1000 bilangan mol. Bilangan mol MV per 1000 dan kita akan dapat 0.025. Untuk helium nitrat, kita dapati bahawa dia berhenti pada 5 cm cube. So isi padu yang diperlukan juga 5. So kita ambil MV per 1000, kepekatan 0.5, V dia 5 bagi 1000. So masih 0.0025 mol. So nisbah bilangan ion plumbum daripada plumbum nitrat dan ion kromat daripada helium kromat ni adalah nisbah dia 1:1. So bila 1:1 kita akan tulis Pb2 plus 1, kromat 1 dan kita akan dapat Pb CrO4 plumbum kromat 6 ini. So satu-satu biasa kita tak tulis. So daripada sini kita dapat bina persamaan ion. Itu kaedah untuk melalui eksperimen. Baik, kita guna masa untuk buat kerja rumah uji kendiri 6.9. Kita berhenti di sini.